Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Isnin yang ketiga. Anjuran Masjid Al-Ansar Taman Keramat menggunakan kitab Masailut Tauhid ataupun kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Mensyarahkan kitab ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Cetakan tulisan Jawi ini kita sampai ke muka surat 103. 103. Soalan: berapakah jumlah ataupun bilangan aqaid, yakni simpulan-simpulan keimanan? Berapakah poin-poin keyakinan yang terkandung di dalam kata kita Muhammadur Rasulullah? Kan? Dua kalimah syahadah. Pertama, kita menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah. Seterusnya penyaksian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ataupun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bila kita katakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah, apa yang terkandung dalam kata-kata tersebut? Jawapan: segala aqaid, yakni keyakinan yang terkandung di dalam kata ucapan Muhammadur Rasulullah, iaitulah 18. Kalau kita nak bilang, poinnya itu ada 18. Yakni, apa dia 18 itu? 4 sifat yang wajib. Kan kita telah huraikan dalam kuliah-kuliah yang lalu, sifat-sifat yang mesti ada pada seorang Rasul. Itu maksud wajib di situ. Ya, kita tak boleh terima kalau dikatakan tak ada sifat itu pada para Rasul alaihimussalatu wassalam. Apa dia? Siddiq, benar, amanah, tabligh, menyampaikan, dan fatanah, iaitu bijaksana. Siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Satu sifat yang harus. Apa dia sifat yang harus bagi para Rasul? Iaitu berperangai para Rasul alaihimussalatu wassalam seperti perangainya manusia biasa. Maknanya apa? Makan, minum, tidur, penat, dan seumpama dengannya, tetapi tanpa membawa kepada kekurangan martabat mereka itu.
iaitu melakukan maksiat, melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan muru'ah dan seumpama dengannya, itu tidak berlaku kepada para rasul. Walaupun manusia lain, ya mungkin. Maka jumlahnya 5 di situ. Tapi bila kita sebut yang wajib, automatik akan ada yang mustahil, iaitu lawannya. Apa dia? Iaitu 5 juga. Kalau 4 yang wajib, lawannya 4 mustahil, tapi ada satu yang harus tadi. Maka ada lawan kepada yang harus. Apa dia? Yang pertama, dusta, iaitu lawan kepada sidik. Khianah, lawan kepada amanah. Menyembunyikan, al-kitman, ya, lawan kepada tabligh. Maknanya di sini menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan supaya disampaikan. Maka itu mustahil. Dan mustahil juga para Rasul alaihi wassalam itu bersifat dengan sifat dan lawan dari fatanah. Kalau fatanah itu bijak, cerdik, maka lawannya adalah bodoh, al-baladah. Dan lawan bagi yang harus iaitu tidak berperangai seperti manusia. Maka jumlahnya jadi 10. Mustahil pada para Rasul itu sifat ketuhanan. Tetap walaupun kita memuliakan para Rasul alaihi wassalam, tapi tak boleh kita itu menetapkan ketuhanan pada para Rasul. Mulia-mulianya para Rasul, masih mereka itu alaihi wassalam adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 10 di situ, ya. 4 wajib, lawannya 4 yang mustahil, 1 yang harus, lawan 1 lagi yang tidak harus, ya. Maknanya mustahil juga. Termasuk juga pada kalimah Muhammadur Rasulullah itu rukun iman yang 4. Percayakan malaikah, percayakan kitab-kitab, percayakan segala anbiya, para nabi yang sebelumnya, dan percayakan kepada hari kiamat. Ini kan lain. Kita cerita tentang Muhammadur Rasulullah. Kenapa melarat sampai malaikat, kitab, pada nabi yang lain, hari kiamat? Kenapa? Sebab semuanya itu disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana beriman kepada Rasul lah orang itu beriman kepada perkara-perkara ini. Kalau tidak, dia mungkin mempertikaikan, kerana malaikat tak nampak. Para nabi yang terdahulu dah wafat. Kitab-kitab yang dulu dah diubah-ubah. Hari kiamat dia belum berlaku. Kenapa sampai boleh jadi yakin kepada adanya malaikat, kitab-kitab, ya, para anbiya, para nabi, hari kiamat? Kerana disampaikan oleh Rasulullah SAW yang bersifat sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Habis percaya kepada Allah, kenapa tak masuk? Kan Nabi SAW juga menyampaikan. Nabi SAW bukan menyampaikan tentang malaikat, kitab, anbiya dan juga hari kiamat. Tentang Allah juga Nabi SAW sampaikan. Kenapa? Kerana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar sam'iyat. Bukan sekadar didengar daripada Nabi SAW. Memang, ya, salah satu dalil kita beriman kepada Allah kerana apa yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beriman kepada Allah juga dibantu dengan dalil yang satu lagi, dipanggil dalil akli. Manusia kalau dia boleh berfikir dengan fikiran yang sihat, itu juga akan menyampaikan dia kepada keyakinan tentang kewujudan, ya, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa, yang Maha Sempurna. Jadi itu tak dimasukkan di sini, ya. Orang tanyalah, mana tahu orang tanya, kenapa bilang malaikat, kitab, anbiya dan kiamat saja? Beriman kepada Allah pun Nabi SAW sampaikan juga. Jadi sebabnya adalah kerana yang kita sebutkan tadi. Lawan yang 4 tersebut 4 pula jadi 8.
Maknanya tidak beriman, tidak percaya kepada mereka, tidak percaya kepada kitab, tidak percaya kepada para nabi yang lain, tidak percaya pada hari kiamat. Itu lawan dia. Jadi 4, 4, 8. Jadi 18. Maka dicampur yang 10 tadi. 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, 8. 1 yang harus, lawan dengan yang tidak harus, 10. Dengan 4 perkara yang kita beriman kerana ianya disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan yang lawannya, iaitu tidak beriman dengan yang 4 itu, menjadi 8. Maka dicampur yang 10 dengan 8 tadi, jadilah 18 aqaidul iman yang terkandung dalam ucapan Muhammadur Rasulullah. Jadi ini sebenarnya yang kita dah belajar. Kalau tak sampai di sini pun pengajian seseorang, tak masalah. Ini bukan fardu ain, nak bilang berapa aqaid yang terkandung. Yang fardu ainnya beriman tadi tu. Beriman bahawa Nabi SAW bersifat sidik, amanah, tabligh, fatanah, itu kena. Dan beriman dengan malaikat, dengan kitab, dengan hari kiamat, dan yang lain-lain, itu kena, itu wajib. Bahkan jadi kufur lah kalau tidak beriman dengan salah satu. Tetapi mengetahui itu, nak bilang kata 10 jadi 8 jadi 18 itu tidak semestinya. Ini hanya kesimpulan ilmu sahaja. Kesimpulannya, dicampur aqaid yang 50 yang terkandung di dalam ucapan kita la ilaha illallah. Sebab itu kadang-kadang tidak dinamakan pengajian ini sebagai pengajian tauhid sifat 20, ya. Itu popular lah. Mengaji sifat 20 tu popular. Ada kalanya dinamakan mengaji tauhid sifat 50. Tapi tak lari benda sama, ya. 20 yang wajib, lawannya 20 yang mustahil, jadi 40. Ini sifat yang wajib dan mustahil pada Allah Ta'ala. 1 yang harus pada Allah jadi 41. 4 yang wajib pada para rasul, lawannya 4 yang mustahil jadi 8. 1 yang harus pada para rasul jadi 9. 9 campur dengan 41 jadi 50. Jadi tak ada masalah, jangan panik. Oh, saya belajar sifat 20 je selama ni, sifat 50 tak belajar. Belajar sebenarnya. Cuma tak disebutkan demikian. Sama juga di sini. Ya, asalnya 50 terkandung dalam la ilaha illallah. Kalau dicampur dengan yang 18 yang terkandung di dalam ucapan kita Muhammadur Rasulullah, jadilah semua aqaidul iman yang terkandung di dalam 2 kalimah syahadah kita, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebanyak 68 aqaid. Wallahu waliyut taufiqi wal hidayati. Allah Ta'ala lah yang memberikan taufik dan hidayah. Kita boleh usahalah menyampaikan, berdakwah, memberi nasihat, ya. Tapi taufik dan hidayah adalah di tangan Allah, ya. Ketentuan Allah Ta'ala. Wa nas'alullaha bi ayyashraha sudurana lil islami wal imani. Amin. Wallahu a'lamu bil muhtadi. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala itu melapangkan dada-dada kita itu menerima Islam dan menerima iman. Na'udzubillah, ya. Ada orang, dia tak dapat taufik dan hidayah, dia rasa sempit. Dia rasa sempit dada. Kalau suruh patuh dengan syariat Islam, dia rasa menyusahkan. Dia rasa ketinggalan zaman. Ya, dia rasa tidak akan membawa kemajuan. Dia rasa nanti orang-orang barat kata apa kat kita. Ya. Dia jadi sempit dada. Kenapa? Tidak dilapangkan kepada taufik dan hidayah. Jadi kita doa kepada Allah Ta'ala, moga-moga, ya, dada-dada kita, hati-hati kita ini Allah lapangkan, untuk menerima Islam dan juga iman. Dan Allah lah lebih mengetahui dengan orang yang mendapat hidayah. Kepunyaan Allah taufik dan hidayah, dan kita pohonkan daripadanya bahawa dilapangkan dada kita untuk Islam dan iman. Walhamdulillah rabbil alamin. Selesai. Jadi kita pergi kepada perkara-perkara yang lain yang masih bersangkutan dengan ilmu tauhid. Soalan, berapakah ramai bilangan anbiya dan mursalin? Anbiya plural kepada nabi. Anbiya maknanya para nabi. Nabi-nabi ramai. Mursalin yang diutuskan. Kalau satu mursal maknanya rasul lah.
Jawapan, wajib kita iktikadkan dengan ijmal. Makna wajib kita tu yakin tapi secara pukul rata saja, ya, secara umum sahaja, secara keseluruhan, bahawasanya bagi Allah Ta'ala itu beberapa ramai anbiya dan mursalin yang tidak terhingga. Maknanya kita tak tahu bilangan. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang mengetahui berapa bilangan sebenar para nabi dan para rasul. Tapi yang kita yakin ada. Allah Ta'ala ada membangkitkan di kalangan manusia itu atau meletakkan sebahagian daripada manusia itu pada martabat anbiya dan juga mursalin. Namun begitu, ada juga disebut dalam kitab-kitab besar karangan ulama yang muktabar, ini bukan usulul akidah, ya, bukan perkara asas akidah. Ada ulama berkata demikian, boleh jadi berbeza daripada apa yang disebut. Ini tidak menjejaskan akidah. Yang menjejaskan akidah kalau dia kata mana ada rasul. Manusia ni kan sama je. Rasul-rasul ni hanya tipu saja. Itu tak boleh lah, itu out lah. Tapi bilangan-bilangan ini tidak menjejaskan. Ini hanya untuk pengetahuan saja bahawa ada sebahagian ulama menyebutkan bahawa bilangan seluruh anbiya ialah 124,000 orang, ya. 124,000 yang menjadi rasul, sebab tidak semestinya seorang nabi itu rasul, walaupun seorang rasul itu tentulah nabi, ya. Kerana nabi ini yang dapat wahyu. Cuma bezanya kalau semata-mata nabi tidak rasul, tidak diperintahkan menyampaikan. Sementara Rasul dapat wahyu dan diperintahkan supaya menyampaikan kepada orang lain. Itu beza. Jadi kalau ada 124,000 para nabi, maka daripada mereka itu 313 orang adalah berstatus Rasul, ya, alaihi wassalatu wassalam. Kata qila, maknanya ada jugalah pandangan walaupun tak kuat, 314. Dan satu riwayat lagi mengatakan 315 orang. Ya, ini tak perlu sampai nak bergaduh, nak berbalah. Ya. Kerana ini hanya bilangan. Mungkin tepat, ya, mungkin tidak. Tetapi kita tidak diberati oleh syarak untuk mengetahui nama-nama mereka itu satu persatu. Jenuh nak hafal 124,000. Ya. 313 pun belum tentu. Ya. Tak perlu. Hanya kita diwajibkan mengetahui 25 daripada mereka itu. Alhamdulillah. 25 tu insya-Allah lah. Walaupun mungkin kalau disuruh sebut secara turutan tu kadang masih bercampur-campur. Tapi kalau tanya, ni Nabi. Ni Nabi, kita tahu. Nama-nama Rasul, nama-nama Rasulullah di dalam Quran. 25 dengan kenyataan. Adam, Idris, Nuh dan Hud. Yunus, Ilyas, Ilyasa, Dawud. Ishak, Ibrahim, Lut dan Musa, Zulkifli, Yahya, Zakaria, Isa, Syuaib, Saleh serta Ayub, Harun, Yusuf, ayahandanya Yaqub, Nabi Sulaiman, Nabi Ismail, penghulu kita Muhammad, Khatmuhumul Jalil. Dia susun dalam bentuk yang macam apa? Panggil apa ni, ya? Syair, ya. Ada dia punya hujung tu lebih kurang sama. Yang penting kita semua tahu insya-Allah. Ada juga yang disusun dalam bentuk nasyid, ya, dan sebagainya. Sekarang pergi kepada satu isu yang penting di zaman kita ni. Ada sebahagian umat Islam, dia jadi sangat skeptikal dengan perkara-perkara yang mencari adat. Perkara-perkara yang luar dari kebiasaan, dia rasa benda ni tipu. Benda ni bohong, ya. Dan tak mustahil memang ada yang bohong. Ataupun berlaku perkara yang mencari adat itu atas jalan sihir. Ya, tak mustahil. Tetapi dari awal memandang sinis kepada perkara-perkara yang mencari adat yang berlaku, itu bersalahan dengan kefahaman hukum akal dan hukum adat. Kerana yang tak mungkin berlaku itu yang mustahil akli. Kalau yang mustahil adat, boleh berlaku. Contoh, mustahillah kita tu kalau terkena api tak terbakar. Kena api memang hanguslah.
Mustahil tak terbakar tu mustahil adat. Dari segi akal tak mustahil. Kerana yang menjadikan sesuatu itu terbakar atau tidak adalah Allah, bukan api. Jadi ada kalanya orang itu apabila terkena api tak terbakar. Macam mana boleh tak terbakar? Boleh jadi dalam bentuk mukjizat. Sebagaimana berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Atau dalam bentuk karamah. Sebagaimana berlaku pada Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala. Ya, beliau di kalangan tabi'in dicampak ke dalam api oleh Musailamah Al-Kazzab. Musailamah yang sang pendusta, yang mengaku sebagai Rasul tapi palsu. Jadi, atau mungkin juga berlaku kepada orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat atas jalan istidraj dan juga sihir. Jadi nak kena tahu juga supaya kita tak confuse. Jangan yang sihir kita sangkakan karamah, yang karamah kita perli-perli, kita buat-buat main. Kononnya ini apa? Power Rangers. Ada orang perli karamah para wali. Oh, dia kata kalau kita ni amalkan zikir apa nanti dapat Power Rangers. Tak betul. Sebab karamah ini ahli sunnah wal jamaah ijma' terima. Tak ada pertikaian. Bahkan Al-Imam Ibn Taymiyah juga menerima karamah yang berlaku kepada para wali. Baik. Tapi orang yang tak yakin dengan perkara ini, dia tak faham beza hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Baik. Berapa perkara yang mencari bagi adat? Adat ni maknanya perkara yang biasa. Ada ya'udu asal maknanya kembali, balik. Aid ya, Aid ya, kita bagi apa tu? Idul Adha, Idul Fitri, sebab dia sentiasa kembali setiap tahun. Jadi adah di sini kebiasaan. Mencari bagi adah bahasa kita luar biasa. Yang mencarikan adah itu 5 perkara. Pertama, mukjizah. Daripada perkataan a'jaza yu'jizu. Kalau ajaza, lemah. A'jaza, melemahkan. Kerana mukjizat ni salah satu fungsinya melemahkan orang yang nak mengingkari risalah para rasul daripada mendatangkan perkara yang sama. Dia tak mampu. Sebab itulah ahli sihir di zaman Nabi Musa alaihissalam apabila melihat mukjizat tongkat Nabi Musa alaihissalam bertukar menjadi ular, pakat beriman terus. Sebab dia pakar sihir. Bila dia tengok, macam ini bukan sihir. Ya, dia memang ilmu sihir. Dia tengok, dia tahu ini bukan sihir. Terus semua beriman dan dah masa tu dah tak kisah dah. Firaun nak bunuh, nak apa, dia dah tak kisah. Sebab dia yakin, itu kata namanya mukjizah. Yang berlaku kepada Nabi Musa AS itu, atau kepada tongkat Nabi Musa AS itu bukan sihir. Jadi mukjizah itu khusus untuk para anbiya alaihimussalatu wassalam. Khusus ya, maknanya untuk selain daripada mereka tidak berlaku mukjizah. Misalnya, tongkat Nabi Musa alaihissalam bertukar menjadi ular yang besar, menelan segala ular-ular ahli sihir Fir'aun. Lagi Nabi Isa alaihissalam boleh menyembuhkan berbagai penyakit serta menghidupkan orang yang telah mati. Di sinilah kadang-kadang orang main-main kan. Dia kata wali-wali boleh buat benda-benda yang pelik ini. Ini adalah cerita Power Rangers kata dia. Atau dia katakan syirik. Kalau kita kata wali boleh buat macam ni, wali boleh buat macam tu, syirik. Dia tak faham syirik. Syirik itu adalah menetapkan ketuhanan kepada selain daripada Allah. Atau dalam bahasa yang lebih mudah, menuhankan selain daripada Allah. Adakah bila kita percaya wali boleh buat satu perkara yang mencari adat, berarti wali dah jadi Tuhan? Adakah bila kita percaya Nabi Isa AS boleh menghidupkan orang mati, makna Nabi Musa AS dah jadi Tuhan? Tidak. Kita kalau orang Kristian mungkin. Kalau kita orang Islam, kita tetap yakin ini hanya mukjizah. Ini hanya satu keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Isa AS, tapi tidak sampai Nabi Isa AS jadi Tuhan. Menghidupkan orang mati memang mencari adat. Ambillah doktor pakar macam mana pun, mungkin dia boleh bantu ikhtiar untuk sembuhkan orang sakit. Tapi untuk hidupkan orang mati, dia tak mampu. Boleh hidup orang mati ini mencari adat. Tapi tengok dalam bracket tu, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan karamah. Ya, para wali boleh buat itu, boleh buat ini, bukan menjadi Tuhan.
Masih makhluk. Cuma kita ni tak biasa. Ya, kita rasa pelik. Ya, contoh ya. Kuku kita jadi panjang. Kita tak rasa pelik sebab dah biasa. Bayangkan kalau selama ini semua manusia kuku dia tak panjang, ada satu orang dia kuku dia panjang, kan masuk berita. Ada seorang penduduk di Taman Keramat didapati kukunya memanjang setiap minggu. Pasal apa? Pasal orang lain tak memanjang. Tapi kenapa tak masuk berita? Orang lain pun memanjang. Jadi tak nak jadi satu perkara yang luar biasa. Kita rasa pelik. Misalnya, kalaulah saya tuangkan air dalam gelas ni penuh, dan saya kata kalau saya celup tangan dalam air ni dan saya tarik keluar, akan saya tarik keluar tu seekor arnab yang hidup. Oh, ini silap mata pula ustaz ni. Ustaz ni nak kuliah ke nak buat silap mata? Tapi dengan air yang lebih sedikit daripada air dalam gelas, Allah jadikan jutaan manusia daripada air yang sedikit saja. Kenapa kita tak rasa pelik air boleh jadi manusia? Kan air tu tak boleh buat apa-apa. Kalau jatuh atas lantai, orang lap je, basuh. Kalau kena pada baju, dia basuh. Kalau dah kering, dia kikis. Tapi dengan proses persenyawaan boleh jadi manusia yang boleh melihat, boleh mendengar, boleh berkata-kata, boleh berfikir, boleh pula dia susun itu ini jadi kapal terbang, jadi itu dan ini. Kenapa kita tak rasa pelik? Ya sebab berlaku biasa. Cuba benda tu tak biasa. Ajaib. Air boleh jadi orang. Jadi mereka ni kadang-kadang terikat dengan asbab. Kalau dia kata makan Panadol, tu okey kata dia. Makan Panadol okey sebab ada kajian saintifik. Kajian saintifik hanya kaji benda yang berlaku secara adat. Tapi kalau air itu didoakan oleh seorang soleh, tiba-tiba sembuh, dia payah nak terima. Sebab bagi dia tak saintifik. Air je kot. Ya air. Tapi yang bagi sembuh bukan Panadol. Allah. Yang bagi sembuh bukan air. Allah. Apa masalah Allah jadikan air itu sebab kepada kesembuhan. Sebagaimana Allah jadikan Panadol itu sebab kepada hilang pening misalnya. Masih asbab. Jadi ada orang, dia sangat terikat dengan asbab. Dan bagi Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang paling banyak seperti membelah bulan dan terbaca air daripada celah jarinya yang mulia dan lain-lain lagi. Namun mukjizatnya yang paling besar ialah Al-Quranul Karim. InsyaAllah lagi 4 perkara yang mencari adat kita akan sentuh dan huraikan dalam kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.